Oke, Assalamualaikum. Jadi aku nak tanya satu soalan. Pernah tak kau bawa kereta, kau singgah kedai ke, singgah tepi jalan ke, nak beli air ke apa kan. Lepas tu, kau pergi kat kereta semula, nak masuk kereta tak boleh lah. Tarik-tarik handle, tak boleh nak buka lah pintu. Kunci ada kat dalam. Sebab kau tinggal kat dalam. Cermin pula naik habis. Jadi kereta tu dah auto lock, dah terkunci daripada dalam. So kalau ada orang kat dalam tak apa lah kan, dia boleh tolong buka. Kalau kita bawa kereta seorang-seorang, siapa nak buka? Jadi benda-benda tu memang menyusahkan lah. Ada setengah orang dia akan turunkan cermin lah, tarik cermin lah. Bila dah terkunci tu lah, bila dah auto lock tak boleh nak buka. Ada setengah orang dia turunkan cermin. Ada juga setengah orang dia kepak frame lah. Ada juga yang pecahkan cermin belakang ataupun cermin lah. Ada juga orang dia masuk ikut banyak sebab nak buka lock tu kan. Benda-benda tu semua memang menyusahkan. Tapi ada juga yang panggil bomba. Bomba pandai lah dia buka kan kunci. Pernah tak dengar macam tu? Jadi auto lock ni sepatutnya bila kita dah buka pintu dia takkan auto lock lah. Tapi kita dah buka pintu dia jadi juga auto lock. Okey, jadi auto lock ni aku nak cerita sikit. Auto lock ni ada dua keadaan lah. Yang pertama sekali dalam keadaan enjin hidup. Enjin hidup ni memang ramai lah yang kena. Sebab dia keluar kereta, kunci dia tinggal kat dalam. So macam aku standby lah. Aku nak turun kereta, aku ambil kunci bawa. Sebab aku takut kena auto lock ni kan. Okey, tu yang pertama. Jadi dalam masa enjin hidup. Yang kedua, dia jadi masa dalam keadaan enjin mati. Enjin padam, kita tak start enjin. So dalam keadaan enjin mati ni macam mana? Contohnya macam kita balik rumah, kita dah masuk dalam rumah dah. Lepas tu kita teringat kita ada tinggal barang dalam kereta. So kita nak ambil barang, kita buka kunci lah kan, sebab kita dah lock tadi. So kita buka kunci lah sebab nak ambil barang tu. Lepas tu kunci tu kita tertinggal dalam kereta. Tertinggal dalam kereta, barang kita ambil, kunci kita tinggal. Lepas tu kita tutup pintu, masuk rumah balik, baru kita teringat, Allah, kunci dalam kereta, aku nak ambil. So dia tinggal kereta balik, tak boleh lah, dia dah lock lah. Kalau ada kunci spare dalam rumah tak apa, tak ada masalah. Kalau kunci ada satu je, memang payah lah kan. Okey, jadi aku nak tunjuk dulu keadaan auto lock dalam keadaan enjin mati. Okey, jadi sekarang ni kau anggaplah aku tertinggal barang dalam kereta. So aku nak lock dulu lah. Aku lock dulu. Okey, kereta dah lock lah. Okey, jadi aku buka lock balik. So aku nak ambil barang lah. Aku tertinggal barang dalam kereta kan. Aku unlock balik. Okey, aku ambil barang. Okey, kau dengar tak bunyi tu? Dengar tak bunyi? So bunyi tu dia dah lock balik dah pintu. Sedangkan kau nampak tadi kan, aku buka pintu belakang tadi, betul? Barang aku ambil, kunci aku lupa, aku tertinggal. So aku try buka sekali. Okey, pintu belakang dah lock, dia buka. Pintu ni buka. Okey, pintu ni pun sama juga, dia dah lock. So semua pintu dah lock lah, pakai pintu. Sedangkan kunci kat dalam. Nampak lah? Kunci kat dalam. Okey, tu contoh dalam keadaan enjin mati lah. So yang tu contoh dalam keadaan enjin mati lah. So enjin hidup ni aku rasa tak payah tunjuk contoh lah, sebab rasanya ramai yang kena. Tapi kebiasaannya yang enjin hidup ni orang kena pintu belah driver lah. Kena pintu belah driver, itu yang jadi masalah tu. Tapi mungkin ada juga lah pintu-pintu lain yang kena kan. Tapi disebabkan yelah driver duduk belah sini, pintu ni je lah kita buka, pintu lain kita buka kan. Tapi ada kemungkinan juga lah penumpang dia akan buka pintu, lepas tu dia nak masuk balik, tak boleh. So untuk yang hidup tu, pintu belah driver ni memang ramai lah yang kena. Okey, jadi macam mana cara nak check dia tu?
nak check macam aku buat tadi, nak buka satu-satu pintu. Aku rasa lambat kot, lambat. Jadi ada satu cara yang paling senang yang korang boleh pakai lah untuk check masalah auto lock ni. Okey, jom. Okey, jadi lampu shielding ni, lampu shielding tengah. Okey, lampu shielding depan dengan tengah. So lampu shielding depan dengan tengah ni dia ada tiga, apa ni cakap, tiga mode lah. Yang pertama dia boleh off, yang kedua dia boleh on direct lah. Yang satu lagi untuk door. So door ni bila kita buka pintu baru dia akan nyala, bila kita tutup pintu baru dia akan padam. So kalau korang payah sangat nak check pintu mana yang bermasalah dengan auto lock ni, korang boleh gunakan cara ni lah. Korang onkan lampu shielding, lampu tengah dengan lampu depan, ataupun salah satu lah, tak kisahlah. Nak on dua-dua boleh, nak on salah satu pun boleh. So korang onkan pada kedudukan door lah. Jadi bila kita buka pintu dia akan menyala lah. So untuk kereta aku ni, kalau korang tengok daripada tadi, rasanya korang boleh agak lah kan. Untuk kereta aku ni, untuk pintu belakang belah kanan yang bermasalah dengan auto lock. So aku try buka pintu belakang. Yang ni aku dah set dah kepada door lah. Okey, aku buka pintu belakang. Okey, jadi korang boleh tengok lampu tak nyala. Sepatutnya bila buka pintu lampu nyala lah. So memang betul lah, auto lock kereta aku ni masalah dia dekat pintu belakang kanan. Okey, aku try buka pintu belakang kiri pula. Okey, korang boleh nampak lampu nyala. So pintu belakang kiri ni okey Okey, aku tutup balik, tunggu lampu padam. Okey, so lampu dah terpadam. Aku tutup pintu sana. Sedangkan pintu belah kanan ni aku tak tutup pun. Nampak tak? Lampu terpadam juga. Okey, aku try pintu depan pula, pintu belah driver. So, driver ni banyak jadi belah driver lah. Okey, aku try buka. Okey, korang boleh nampak lampu semua nyala jadi untuk kereta aku, pintu belah driver ni okey, tak ada masalah. Tapi walaupun tak ada masalah, aku takut juga. Takut kena pintu belah sini. Jadi setiap kali aku nak keluar kereta dalam keadaan enjin hidup, aku akan cabut kunci lah. Aku akan bawa dalam poket. Masuk kereta baru aku bawa balik. Sebab aku takut dia terkunci. Standby lah kan. Sebab benda kita tak tahu bila nak jadi. Okey, aku tutup balik. Ya. Okey, bila buka pintu dia nyala, bila tutup pintu dia padam. So dua benda tu membuktikan auto lock pintu tu okey lah, tak ada masalah. So aku tiga-tiga pintu ni buka pintu nyala lampu, tutup pintu pun lampu padam. So okey lah. Jadi memang confirm lah kereta aku ni masalah auto lock belah belakang kanan. Okey. Jadi aku nak tunjuk sikit lah apa masalah dia semua ni. So benda ni ada orang tahu, ada orang tak tahu lah. Okey, jom. Okey, jadi masalah auto lock ni sebenarnya berpunca ada dua benda lah. Yang pertama wiring, tapi wiring ni payah nak jadi. Punca utamanya benda ni lah yang duduk dekat tepi B-pillar ni. So nama dia door switch ataupun bahasa Melayu switch pintu. Okey cara nak test dia, aku tutup pintu. So bila kita tutup pintu dia akan menekan sini lah. Bila dia tekan kat sini
litar untuk negatif dia akan terputus. So bila litar untuk negatif akan terputus, lampu siling dia tak akan nyala lah. Untuk lampu siling kereta ni, dia ada satu wayar positif direct daripada fuse box. So wayar tu dia memang supply direct lah, pakai bateri. So sebab tu korang perasan dekat fuse box tu dia ada tulis battery saver kan. So battery saver tu untuk lampu siling lah. Jadi bila dia on lama sangat, dia akan terpadam lah, untuk jimatkan bateri, takut bateri kong. So yang tu wayar positif. Jadi wayar yang bersambung ke switch ni wayar negatif lah. Jadi bila korang tutup pintu, korang tekan switch dia ni, so dia akan terputus litar dia tu, lampu siling pun padam lah. Jadi bila korang buka pintu, wayar dia akan bersambung ke switch ni, so complete lah litar dia. Wayar negatif bersambung, wayar positif dah standby dah, so lampu nyala lah. Jadi sekarang ni masalah dia kat dalam ni lah. So kita kena tengok lah apa masalah dia tu. Jom kita tengok pintu belakang. Ok, so sekarang ni pintu belakang ni, pintu dah terbuka. So sepatutnya litar dia dah complete lah, tapi lampu siling tak nyala. So aku try main-main tengok. Boleh nampak lah, lampu tak nyala. So memang confirm lah switch ni yang rosak. So benda apa yang rosak sebenarnya? Jadi benda apa yang rosak sebenarnya tu, kita kena buka lah tengok. Kena buka tengok. Jadi siapa yang ada tengok video aku sebelum ni, yang aku buka dashboard belakang ni, so korang kena buka cover ni lah. Buka cover ni, pusing tepi ni, barulah korang boleh tengok ni. Macam mana nak buka ni, ada dalam video aku sebelum ni, yang aku buka dashboard belakang tu lah. Ok, jom kita tengok dulu apa masalah dah. Ok, ni yang aku cakap tadi tu, perasan tak ada satu soket dekat sini. Soket ni, so soket ni soket wayar negatif ni ha, color purple biru ni. So yang ni color negatif, yang dekat lampu siling tu positif. Jadi switch untuk lampu siling tu dia duduk dekat sini ya, untuk pintu punya, untuk pintu punya. Ok ya. Yang ni abaikanlah. Yang ni wayar aku tambah ni, aku buat door stack. Yang ni nanti aku akan buat video lah. Ok, so besi tembaga ni dia akan belaga dengan besi ni dalam keadaan pintu terbuka. So bila dia belaga dengan besi ni pula kita skru ke body, dia belaga dengan body. Jadi bila dia belaga dengan body ni dia dah ada api untuk negatif. So bila dia belaga, litar dia complete, lampu siling akan nyala lah. Jadi bila kita tutup pintu, nampak tak? Dia renggang. So bila dia renggang, secara automatiknya litar dia akan terputus. Bila litar dia terputus, lampu siling tak menyala lah kalau kita setkan dekat pintu. Macam tu je cara dia berfungsi. Tak complete mana pun, tak complicated mana pun. So bila rapat, lampu siling akan nyala. Bila dia renggang, lampu siling akan padam. So macam tu je. Jadi switch ni benda apa yang rosak sebenarnya? So switch ni tak ada apa pun yang rosak sebenarnya. Dalam dia tu ada spring. Ada spring, kau boleh nampak spring. Lepas tu atas ni ada dua plate je, plate tembaga dengan plate besi. Jadi sekarang ni kemungkinan lampu siling tu tak nyala disebabkan oleh plate ni lah, plate ni. So kemungkinan plate ni dia dah, apa ni orang cakap, teroksida kan. Dia ada macam kotor-kotor sikit, ada macam yang hijau-hijau macam apa tu dekat kepala bateri tu. Jadi cara paling senang, korang gosok je sini dengan kertas pasir. Nampak tak ada bentuk V tu? Korang gosok je dengan kertas pasir. Nampak ada bentuk V. Gosok kertas pasir kat sini, kat sini. Lepas tu gosok kat besi ni sekali. Tu je masalah dia. Sebab dia walaupun dia belaga, tapi dia current tu dia tak lalu. Seolah-olah macam besi ni kotor. So korang boleh cuba dulu cuci, lepas tu try balik. Jadi masalah auto lock tu
punca utama dia disebabkan switch ni lah. Switch ni lah sebab dia. Okey, jadi kalau korang dah cuci dah, tak boleh juga, bolehlah korang tukar switch baru. Okey, jap aku tunjuk switch baru. Okey, ni switch baru dia. Aku beli original Proton, harga dia RM20. Kalau yang biasa-biasa punya, harga dia dalam RM6 je lah. Yang Proton mahal sikit lah. So, jatuh pula. So, switch ni aku beli sebagai standby je lah. Sebenarnya dia boleh repair lagi, tapi tak apalah, kita standby je lah. Sebab switch untuk pintu belakang ni, so aku beli yang ni, aku standby lah untuk pintu aku ni. Takut-takut rosak boleh aku tukar kan. Kalau tak pakai, aku boleh standby pintu sana, tak ada masalah pun. Jadi yang ni aku tak nak pakai lagi. Aku nak gosok dululah dia punya besi tu pakai kertas pasir. Sebab besi ni kalau korang tengok, memang tak ada apa pun sebenarnya. Yang tu je punca utama dia, tempat dia belaga tu je. Tak ada masalah apa pun. Tapi tak apa, aku akan tunjukkan sekali macam mana nak tukar dia. Ok, so kalau kau malas nak buka, kau boleh tekanlah switch kat luar ni. Itu kau gosok lah dengan kertas pasir sikit. Ok, so ni perbezaan dia. Selepas aku gosok, nampak tak? Dia punya tembaga tu nampak berkilat sikit. Dia punya besi belah kiri tu nampak ni sikit lah, nampak bersih sikit. Nampak colour silver kan. Berbanding dengan sebelah dia tu nampak macam kotor sikit. Ini lah. Yang ni nampak gelap sikit, yang ni nampak bersih sikit lah. So yang tembaga tu pun nampak bersih juga lah. So macam tu je cara dia. Ok, jadi kau nak tukar dia senang je. Kau cabut je soket ni lah. Ada satu je soket dia ni. Ok, kau cabut je ni. Ok, ni wayar tambahan aku kan ni. Ok, kau cabut je. Dah. Lepas tu kau buka skru bunga kat sini. Ok, dah buka. So boleh lah ganti baru. Macam tu je. Ok, aku tambah sikit lah. Ok, jadi besi ni tadi dia belaga dengan ni kan. So yang ni, nampak tak belakang dia ni? Ada besi ni. So besi ni yang akan belaga ke body ni. Jadi body untuk setiap kereta dia memang ada supply dah lah, ada negatif. So yang ni lah yang akan bersambung ke sini. Jadi yang ni pun boleh jugalah gosok dengan kertas pasir. Sebab kalau gosok kat sini saja, apa ni sama jugalah kan. Sebab dia akan pergi ke sini. Yang ni yang akan belaga dengan body. So yang ni dia akan belaga dengan yang ni lah. Jadi nak servis dia ni 3 tempat lah yang korang kena gosok. Yang pertama tembaga dia. Yang kedua besi krom ni yang belaga dengan tembaga ni.
Yang ketiga, besi krom ni, besi silver ni, yang berlaga dengan body. So aku nak selak dulu. Aku nak gosok lah. Okey, dah siap gosok. Aku pasang balik lah. Disebabkan switch ni tak ada apa pun, jadi aku pasang balik yang asal dia ni. Yang aku beli tu aku akan simpan lah buat spare. Manalah tahu spring dia ni patah ke, plastik dalam dia ni patah, yang ni bengkok ke, rosak ke apa, barulah aku tukar. So pasang dia, senang je, masukkan balik. Okey, lepas tu skrukan semula. Okey, lepas tu soket dia masukkan je balik. So kat sini pun sebenarnya boleh juga gosok lah ni. Okey, aku tambah lagi lah satu point. Aku nak gosok juga, nak gosok sikit, sebab takut sini pun dia tak berapa contact juga kan. Okey, macam kau boleh nampak lampu ceiling dia dah function. Okey, aku tutup pintu. Tunggu kejap. Dia ambil masa beberapa saat untuk padam. Okey, korang boleh nampak lampu ceiling dah terpadam. Okey, aku buka balik. Okey, lampu ceiling nyala. Yang awal-awal video tadi aku buka pintu, lampu ceiling tak nyala. So sekarang ni lepas aku servis, okey. Okey lah. Jadi lagi sekali aku nak ulang balik lah. Masalah autolock kita previous Suprema ni ada dua keadaan. Yang pertama sekali, masa enjin hidup, dan selalu jadi belah driver. Yang tu yang masalah tu, memang menyusahkan lah. Belah driver, bawa kereta seorang pula, tak boleh nak masuk. Okey, yang keduanya, jadi masa dalam keadaan enjin mati. So enjin mati ni pun masalah jugalah. Kalau tak ada kunci spare, kita masuk dalam kereta nak ambil barang kita ambil, kunci kita tinggal. So dia akan auto lock balik. Lepas tu aku tunjuk juga cara macam mana nak check dia. Lepas tu cara nak servis ni, nak servis door switch ni, cara nak tukar, nak buka pasang, nak tukar. So selesailah masalah kereta aku, masalah auto lock untuk pintu belah belakang kanan. Jadi punca dia satu je, punca dia door switch. So kalau korang ada masalah, korang boleh try lah cara ni. Kalau nak try cara ni lah. Kalau ada cara yang lagi bagus, lagi cepat, boleh lah share dekat komen aku tu kan. Aku pun nak ikut juga. Okey, jadi jumpa lagi lah dalam video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.